Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat kita. InsyaAllah hari ini kita ada Facebook Live. Saya pun baru je buka Facebook ni, jadi saya pun first time. InsyaAllah je nervous sikit. Jadi hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan the new normal, solat tarawih di rumah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syu'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahman. Amma ba'd. Alhamdulillah. Tadi tuan-tuan, seperti mana yang kita sedia maklum, dalam masa 3 hari lagi insya-Allah, kalau kita tengok anak bulan hari Khamis nanti, kalau nampak anak mulanya, jadi insya-Allah hari Jumaat itu kita akan menyambut bulan Ramadan. Jadi ataupun kita panggil Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan, yang mana dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan kita akan dipenuhi dengan segala, Allah Taala telah letakkan pelbagai perkara yang mana kalau sekiranya kita beribadah pada bulan Ramadan ni kita akan dapat pelbagai benda. Jadi antara benda yang ada dalam bulan Ramadan ni antaranya adalah Qiyamul Lail ataupun kita panggil Qiyam Ramadan. Rasulullah sebut dalam Rasulullah ada panggil sebagai Qiyam Ramadan, yang mana man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, sesiapa yang membangunkan malam Ramadan dengan solat tarawih, Qiyamul Lail dan sebagainya dengan penuh keimanan, imanan wa ihtisaban dan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan segala dosa-dosa yang lalu. Jadi kalau bulan Ramadan ni, kalau kita tengok ibu-ibu sibuk nak fikir apa menu nak masak waktu iftar nanti. Jadi kaum-kaum lelaki mungkin akan fikir macam mana, apa surah nak baca bulan Ramadan nanti dekat solat tarawih. Jadi hari ini kita ada sahabat kita, saya ada panggil saudara Ikhwan, pelaku moderator kita pada hari ini, yang akan bersama dengan saya. Ikhwan, apa khabar Ikhwan? Alhamdulillah, sihat. Mana PKP Tuan Nabi apa khabar, sihat? Alhamdulillah macam ni lah. Jadi kita ada jemput juga tetamu khas. Yang ni kita paling panggil Ustaz Selebriti lah, ikon, yang mana merupakan salah seorang pelajar daripada Al-Azhar Mesir, kelulusan daripada Al-Azhar Mesir, yang mana juga subjek matter expert dalam industri. Jadi Assalamualaikum Ustaz Ilyas, apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam. Sihat lah? Sihat, handsome hari ni ya. Oi, lepas ni ada majlis online lain lagi insyaAllah. Jadi kita buat santai-santai saja. Jadi kita faham sekarang ni tengah PKP, the new normal. Kita selalu dilazimkan dengan solat jemaah, tarawih jemaah di masjid. Betul Ikhwan? Jadi mungkin kita ada banyak persoalan yang kita nak tanya, kita nak kupaskan isu-isu. Jadi mungkin Ikhwan boleh teruskan perbincangan kita. Okey. Saya nak tanya soalan sebenarnya Ustaz pada hari ni. Assalamualaikum Ustaz, sihat? Waalaikumsalam. Mula-mula tanya soalan ni. Jenuh. Biasa jumpa Ustaz, susah nak jumpa Ustaz ni. Ini kita dapat berlive dekat Facebook. Alhamdulillah, seronok dapat jumpa Ustaz balik. Okey, tak apa Ustaz, yang penting sebenarnya yang kita punya soalan pada hari ni adalah solat tarawih. Sebab musim PKP ni, kita nampaknya kita diperintahkan oleh kerajaan untuk bersolat tarawih di rumah. Jadi ada beberapa soalan yang agak klise dengan orang. Sekarang ni kita nak kena solat tarawih kat rumah ni. Yang dah berkahwin tu nak kena jadi imam lah nampaknya. Jangan layar. Biasa kalau tengok sebelum ni orang tegur, Tok Imam ni baca pendek lah, baca panjang lah. Tahun ni kita kena sendiri dekat rumah kan. Nampaknya benda ni memang tak boleh nak lari lah. Jadi ada beberapa soalan Ustaz. Okey, yang pertama saya nak tanya Ustaz, apa sebenarnya hukum solat tarawih ni? Dan kalau solat tarawih ni eloknya bersendirian dekat rumah ataupun berjemaah dekat rumah ni? Macam mana Ustaz? Apa pandangan Ustaz? Okey, terima kasih Cik Ikhwan. Dan juga tahniah kerana mendapat baby yang sangat comel. Terima kasih. Jadi memang ada banyak soalan orang tanya berkenaan dengan solat tarawih lah. Jadi sebelum ni kita just follow saja, kita pergi masjid dan kita buat solat tarawih di masjid, ikut imam kan. Dan yang paling penting sekali dekat masjid tu ada moral lah. Sebab moral mana yang paling sedap akan menjadi pilihan setengah orang.
Walau bagaimanapun, of course, tujuan asal kita nak pergi sembahyang tarawih ni adalah untuk kita menghidupkan malam di bulan Ramadan, yang mana pahala dia tidak sama seperti bulan-bulan yang lain. Jadi sebelum tu kita ada masa 3 hari lagi untuk ke bulan Ramadan, dan seperti mana kita semua tahu bahawa berpuasa di bulan Ramadan ni adalah wajib yang difardukan kepada semua umat manusia muslim lah. Seperti mana firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu agar kamu bertakwa. Tuan-tuan boleh rujuk di surah Al-Baqarah ayat 183. Berkenaan dengan tarawih ni juga, saya sharekan satu hadis daripada baginda SAW. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang mendirikan solat pada bulan Ramadan. Solat yang dimaksudkan ini, ulama mentafsirkannya sebagai solat tarawih, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka Allah ampunkan segala dosanya yang lalu. Jadi untuk mendapatkan ampunan dosa-dosa kita yang lalu ni kan, salah satunya adalah dengan solat tarawih. Jadi sebelum ni kita pergi mungkin solat tarawih di masjid seorang-seorang dan sebagainya, tetapi ataupun kita bawa kita punya isteri ataupun kita bawa kita punya keluarga kan. Jadi kali ni Allah SWT memberi kita satu lagi kelebihan untuk solat pula bersama-sama di rumah. Maknanya ada satu perkara yang amat unik ya, yang mana Allah SWT mungkin nak tunjuk kepada kita tentang rahmat Allah SWT itu sangat luas. Maksudnya bukan hanya pergi masjid je perlu kita solat tarawih. Sekarang ni di rumah pun dah jadi satu benda yang common selepas ni kan, tentang solat tarawih ni. Saya berkenaan dengan soalan tadi, berbalik pada soalan Encik Ikhwan tadi, bertanya berkenaan dengan hukum solat tarawih ni. Majoriti ulama menyatakan bahawa ianya adalah sunat muakkad, iaitu yang sangat dituntut untuk dikerjakan oleh orang-orang Islam, tak kisah sama ada lelaki ataupun perempuan, pada setiap malam pada bulan Ramadan. Dan juga solat tarawih ni kebanyakan ulama menyatakan bahawa ianya adalah sunat untuk solat secara berjemaah. Walau bagaimanapun tak salah nak solat bersendirian. Okey, boleh nak solat bersendirian. Kadang-kadang ada setengah orang yang mana dia mungkin keluarga dia kecil ataupun mungkin dia single, macam student sekarang dekat universiti yang mereka tak dapat balik rumah kan, ataupun mereka yang duduk di overseas, maka dia orang boleh, kalau dia nak buat solat sendirian pun boleh. Setengah orang dia bila dia solat sendirian ni dia lebih tawajuh, lebih fokus dan sebagainya. Walau bagaimanapun jika ada ramai dalam satu rumah tu, yang terbaik sekali of course lah kita solat secara berjemaah. Jadi berjemaah ni dulu kita pergi ke masjid untuk berjemaah, tapi sekarang ni kita boleh berjemaah di rumah. Dulu saya ingat lagi zaman-zaman dulu, zaman-zaman sebelum PKP lah maksudnya, sebelum kita diperintahkan untuk kawalan pergerakan ni, kita pada 10 malam pertama masjid ramai, 10 malam kedua dia kurang sikit, 10 malam ketiga tu kadang-kadang lebih kurang. Jadi orang pun dah mula mungkin buat solat di rumah kan, sebab kerja, kekangan kerja dan sebagainya. Jadi kali ni Allah SWT telah bagi kita satu kelebihan yang mana kita boleh solat di rumah. Solat di rumah ni juga baginda SAW pun selalu buat solat sunat di rumah, yang mana sehingga kan ada juga hadis yang menyatakan bahawa untuk solat sunat ni boleh buat solat di rumah. Walau bagaimanapun pada pandangan saya, bila kita solat di rumah ni kita nak mencari lebih banyak rahmat, berkat, sebab kadang-kadang rumah kita ni kosong kan,
baca Quran pun kadang-kadang, solat pun kadang-kadang, terutama sekali secara berjemaah lah. Jadi bila adanya aktiviti bersama-sama keluarga di rumah ni, maka dia boleh mengimarahkan lagi kita punya rumah. Jadi itu dululah Encik Ikhwan berkenaan dengan hukum untuk solat tarawih. Terima kasih Ustaz atas jawapan tadi. InsyaAllah jadi kita dah faham sikit berkenaan dengan hukum. Jadi kalau ada ramai dekat rumah tu, kita boleh solat secara berjemaah lah. Tadi Ustaz, bila kita sebut pasal solat jemaah ni Ustaz, saya ada satu soalan lah. Bila mana kita kata solat jemaah ni dekat rumah ada pak menakan, saudara mara dan sebagainya. Lagi-lagi kalau orang yang baru kahwin dan bernikah online dan sebagainya, baru kahwin jadi menantu dan sebagainya. Jadi kita nak solat jemaah secara beramai-ramai ni, jadi kedudukan, adakah ketua keluarga, imam dekat depan contohnya, ataupun tiba-tiba ada mak, ada anak yang kecil dan sebagainya, anak lelaki yang kecil dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak susun kedudukannya dekat rumah? InsyaAllah Ustaz, silakan Ustaz. Boleh. Jadi solat di rumah ni dia sama dengan solat-solat yang lain. Solat tarawih ni dia sama juga dengan solat-solat yang lain. Kedudukan dia untuk solat lah. Maksudnya of course yang pertama sekali imam akan berada di hadapan dan makmum akan berada di belakang. Imam lelaki Ustaz? Imam lelaki. Walaupun pernah dulu kita dengar ada imam wanita, walau bagaimanapun mengikut majoriti mazhab dia tak terima lah ya. Jangan korang sebab korang tersasul nak baca surah kuliah, korang suruh bini korang pula jadi imam. Nanti kena buat satu grup khas pula. Sekarang dah ada grup masak tak jadi, kena grup imam tak jadi. Jadi yang lelaki kena jadi imam lah, of course. Okay. Jadi kalau dalam rumah tu anak kita semua perempuan dan wife kita of course lah perempuan kan, maka pandai-pandailah kau hafal surah-surah yang tertentu ya untuk dibacakan pada solat tarawih nanti. Jadi imam akan berada di depan, yang mana makmum akan berada di belakang. Jadi makmum lelaki akan berada di saf yang pertama lah. Manakala makmum untuk wanita dia akan berada di sebelah belakang daripada makmum lelaki. Okey. Kedudukan makmum wanita ni seeloknya berada di sebelah kiri, di sebelah belakang dan sebelah kiri. Walau bagaimanapun kadang-kadang rumah kita ni dia tak macam masjid. Kadang-kadang keadaan tu dia punya petak tu tak selari 3 segi, 4 segi, 15 segi dan sebagainya, maka kita boleh susun ikut macam mana yang kita rasa lebih sesuai. Tapi kalau boleh imam berada di hadapan, yang keduanya adalah saf lelaki dan yang ketiga sekali adalah saf untuk wanita lah. Jadi untuk saf lelaki ni pula kanak-kanak dan dewasa kita boleh campur, tidak ada masalah. Kecuali kalau kita nak ubah sebab tak selesa ke, sebab kalau macam anak saya umur 3 tahun tu dia suka lari. Kita takbir tak sampai 5 saat dia dah lari pergi main bola sepak kan. Janganlah letak dia betul-betul belakang imam, letak dia dekat tepi-tepi sikit. Betul. Ini kadang yang berlaku dekat rumah tak sama macam kat masjid lah Ustaz lah. Dia tak sama dengan masjid. Jadi kita ikut keadaan. Dan satu lagi yang saya nak sharekan adalah berkenaan dengan kalau di rumah kita tu, macam tadi saya punya kawan dia ada post. Dia kebetulan dia balik kampung. Jadi apabila PKP ni dimulakan, semua adik-beradik ada kat kampung waktu tu. Lebih kurang dalam 25 orang satu rumah. Jadi kalau rumah kita tu ada orang tua-tua kan, tak perlulah kita baca surah Al-Baqarah satu surah di rakaat pertama kan. Jadi maksudnya kita kena faham keadaan makmum kita. Kalau makmum kita tu tak boleh berdiri lama, mungkin sebab dia dah berumur dan sebagainya, mungkin kita baca surah yang pendek-pendek saja. Tapi kalau makmum kita semua fresh, muda-muda, apa salahnya kita baca lebih sikit pada bulan Ramadan ni kan. Tambah-tambah ni saya rasa mungkin kebanyakannya buat 8 rakaat je. Walau bagaimanapun of course lebih baik kita buat lebih pada itulah. Itu sedikit pandangan saya berkenaan dengan kedudukan jemaah di rumah. Okey Ustaz, tadi saya ada nampak satu soalan. Jadi dia kata kalau berjemaah secara online. Sekarang ni musim PKP kan. Semua orang nak buat online. Jadi kalau solat jemaah online, imam online lah katanya. Imam tafiz, letaklah imam tafiz.
secara online ni boleh ke Ustaz ni solat tarawih? Imam online katanya. Kahwin pun nak online, sekarang tarawih pun nak buat online. Jadi Trend sekarang. Zaman MT ni. Semua benda dia nak buat online. semua benda nak buat online. Jadi apa ni, saya pun sebenarnya baru belajar online ni pada musim PKP ni. Sebab tu dalam Facebook saya pun saya rasa live, saya buat live pun this is the first time kita buat live lah. Jadi apa, saya pun belum lagi buat research berkenaan dengan solat secara online ni. Of course saya perlu meminta pandangan daripada mufti-mufti dan sebagainya. Walau bagaimanapun, sehingga hari ini pandangan peribadi saya, kalau nak buat tarawih tu lebih baik buat tarawih secara berjemaah di rumah dengan imam dan makmum yang berada di rumah bersama-sama dengan keluarga. Itu adalah yang terbaik. Online ni dia ada banyak isu saya nampak. Kadang-kadang dia terlambat, dia tercepat kan. Orang tu dah habis bagi salam, kita baru nak bagi salam. Orang tu terkentut keluar pergi ambil wuduk, kita tengah semayang lagi, tengah ikut dia lagi. Jadi mungkin ada some issues yang ada pada online. Tapi wallahualam lah, saya belum lagi buat research on that lah. Sebab perkahwinan online pun masih baru lagi. Saya pun tak belajar lagi. Saya rasa mungkin saya nak belajar sikit tentang perkahwinan online ni. Of course bukan untuk diri saya lah kan. Kalau wife saya tengok ni, saya rasa saya kena tidur kat luar rumah malam ni. Ya, Cik Hanafi. Tak boleh panjang-panjang sangat bab tu. Soalan seterusnya, dia kata semayang berjemaah di rumah, ini berkaitan sedikit, jadi soalan lanjutan sedikit. Jadi siapa yang patut jadi imam? Kadang-kadang bila sekarang ni sekolah dah cuti, jadi kita ada anak sekolah tahfiz, ataupun kita ada isteri Qari'ah wakil negeri, bacaannya Masya Allah sedap, terandumnya dengan bayati segalanya. Isteri sebagai Qari'ah cari baca banyak salah, habis kalau baca tu banyak kesalahan dan sebagainya. Jadi kalau katalah dia jadi imam tu, banyaklah isteri ataupun anak akan tegur Allahu Akbar. Banyaklah dia tegur-teguran tu. Jadi macam mana tu Ustaz? Siapa yang patut layak jadi imam? Boleh tak anak tahfiz ni jadi imam? Ataupun kita kata isteri kata bacaan dia lagi mantap, dia jadi imam. Macam mana tu Ustaz? Boleh minta cerita sikit? Yang pertama sekali saya cerita dulu tentang kedudukan anak-anak kita untuk menjadi imam lah. Jadi anak-anak kita ni dia boleh menjadi imam, tidak ada masalah langsung walaupun dia belum balik lagi. Asalkan dia sudah mumayyiz, dia sudah tahu apa yang baik, apa yang tidak baik. Dia tahu rukun-rukun solat semua, dia faham macam mana nak menjadi imam, hukum-hukum dia boleh membaca Al-Quran dengan baik, maka of course dia boleh menjadi imam. Okay. Jadi yang kedua adalah berkenaan dengan siapa yang lebih layak. Okay. Of course ada banyak hadis dan juga pandangan ulama yang menyatakan bahawa yang paling layak menjadi imam yang pertama sekali orang yang pandai membaca Al-Quran. Jadi kalau kita ada anak-anak yang tahfiz, maka kita dahulukan anak kita yang tahfiz tu untuk menjadi imam. Bukan bermaksud kita ada 30 hari bulan Ramadan kan. Kadang-kadang kita rasa macam kita teringin nak jadi imam, tak ada masalah pun, boleh menjadi imam kan. Cuma pengalaman saya sebagai pelajar tahfiz, kita orang yang hafal Quran ni, dia bulan Ramadan dia memang kena, macam kita dulu, dia memang kena jadi imam lah. Sebab kita untuk ulang kaji kita punya Quran, dan kita hafal Quran ni di luar solat dengan dalam solat dia berbeza kan. Jadi dulu masa saya belajar di Pakistan dulu, just nak share sikit experience. Di Pakistan dulu kita dalam satu madrasah tu ada lebih kurang dalam 400-500 orang tahfiz. Jadi bila bulan Ramadannya tahfiz-tahfiz ni akan dihantar ke rumah. Maksudnya rumah-rumah ni dia akan book siap-siap pelajar-pelajar tahfiz ni. Walaupun dia orang masih lagi belajar, mungkin baru hafal 10 juzuk, 15 juzuk. Walaupun kanak-kanak ada yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Jadi mereka ni akan sebelum maghrib dia akan ataupun lepas maghrib dia akan naik basikal pergi ke rumah-rumah. Dia akan jadi imam di rumah-rumah tu. Kemudian dia ada seorang makmum akan ikut dia, iaitu tahfiz juga, yang mana jika ada bacaan dia tak betul semua, makmum ni akan tegur. Dan even di satu madrasah pun dulu di Pakistan, ini mungkin mengikut mazhab Hanafi lah ya, kita pun ada buat tarawih di bilik-bilik. Mana satu bilik A, bilik B, bilik C. Jadi mereka akan hafal Quran mengikut bilik-bilik itulah.
ikut juzuk dan sebagainya. Dan juga kita pada 15 malam terakhir tu, masa saya belajar di sana dulu, kita diminta untuk habiskan Al-Quran 2 hari 1 malam, hingga kepada 10 malam terakhir kita perlu habiskan Quran pada setiap malam 30 juzuk. Jadi of course lah kita maksudnya pada tahfiz ni dia memang dipraktiskan untuk membaca Al-Quran pada menjadi imam lah. Walau bagaimanapun, kalau tak ada tahfiz, kita pun boleh, siapa-siapa pun boleh. Yang lebih afdal adalah orang yang pandai Quran dan orang yang sudah balik, kan? Maka dia boleh menjadi imam. Jadi kalau kita nak praktiskan kita punya anak-anak kita, boleh kita bagi dia 2 rakaat untuk dia menjadi imam dan sebagainya. Itu adalah sedikit pandangan lah berkenaan dengan imam di rumah. Ada soalan nak tanya juga Ustaz. Sebenarnya waktu solat tarawih ni Ustaz, bila sebenarnya waktu solat tarawih ni Ustaz dilaksanakan? Adakah lepas maghrib kita boleh solat ataupun selepas isyak? Ataupun macam mana Ustaz? Sebelum azan subuh ke? Pertengahan tengah malam ke? Macam mana Ustaz? Apa pandangan Ustaz? Pada pandangan saya, solat tarawih ni sebenarnya adalah selepas kita solat sunat ba'diyah, selepas isyak lah. Jadi selepas kita habiskan solat sunat kita, maka kita boleh start mula solat tarawih. Dan juga ada soalan yang selalu orang tanya, kalau saya terlupa nak buat solat sunat ba'diyah ataupun saya adakah selepas solat witir tu saya dah tak boleh buat solat apa-apa lagi? Dan jadi sebenarnya boleh, malam tu masih lagi panjang. Yang mulai ni panjang, maksudnya kita masih lagi boleh buat solat. Dan even kalau kita tertidur lepas isyak, kita makan wife kita masak yang jadilah, bukan yang tak jadi ya. Yang jadi tu banyak sangat kan. Jadi mungkin kita kenyang dan kita tertidur, sebab ada setengah tempat macam di UK ataupun di certain country yang mana malam dia pendek. Jadi selepas isyak tu subuh tu mungkin dah dekat kan. Jadi kadang-kadang solat tarawih tu sampai nak dekat subuh. Jadi boleh, tak ada masalah. Selagi dia belum subuh lagi, kita boleh buat solat sunat tarawih. Jadi agama Islam ni sebenarnya dia mudah kan. Cuma kita janganlah mudahkan dia sangat pula. Jangan pula lepas zuhur kita buat solat tarawih. Kan? Jadi waktu yang diberi itu panjang. Kalau di Malaysia ni alhamdulillah kita punya malam kita panjang. Jadi kita masih boleh buat solat sunat tarawih tu selepas, seelok-eloknya selepas habis kita buat solat sunat ba'diyah selepas isyak. Ya. InsyaAllah. Jadi Ustaz, bila kita cakap pasal solat tarawih, antara benda yang jadi isu even sebelum PKP pun, orang asyik duk tanya nak buat 8 ke nak buat 20 rakaat. Ada yang kata buat 8 ikut Rasulullah, ada yang kata buat 20 ni bid'ah. Jadi mana satu? Lazaz, kita tak kisahlah 8 ke 20, takut nanti ada orang langsung tak buat. Sebab apa? Saya tak boleh nak follow ni, dulu tak boleh. Jadi kita nak buat, tapi seelok-eloknya macam mana Ustaz? Sebab kita duduk dekat rumah dan sebagainya. Adakah 8 rakaat, adakah 20 rakaat? Okey, saya rasa isu berkenaan dengan 8 dengan 20 ni telah dibincangkan panjang, saya rasa bertahun-tahun. Dan sampai hari ini pun belum habis lagi perbincangan di kalangan ulama lah, di kalangan ulama. Jadi saya guna pakai pandangan majoriti ulama, dan juga saya guna pakai pandangan daripada pihak JAKIM dan sebagainya lah. Yang mana 8 ni adalah confirm, iaitu baginda SAW dia ada buat solat tarawih sebanyak 8 rakaat, 3 malam berturut-turut kan. Sehingga ada malam berikutnya baginda SAW tak pergi ke masjid tersebut sebab dia takut nanti orang ingat solat tu solat fardu. Jadi walau bagaimanapun ada juga terdapat beberapa hadis yang menyatakan ada baginda SAW membuat 20 rakaat. Okay, of course saya kena refer balik kepada hadis tersebut lah. Tapi walau bagaimanapun pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, beliau pernah melaksanakan solat sunat tarawih ni sebanyak 20 rakaat. Okay? Dan juga pada ketika itu tidak ada keberatan untuk kita buat solat 20 rakaat. Jadi majoriti ulama setuju, yang mana
kita nak buat 8 ke nak buat 20 pun boleh, tidak ada masalah. Kalau kita mampu, kita buatlah 20 kan. Kalau kita rasa kita hanya boleh buat 8 je sebab kita asyik ulang qul huwallah sampai 8 kali, takut makmum boring kan. Jadi kita nak buat 8 pun boleh, dekat kita nak buat 20 pun boleh. Pada pandangan saya tidak ada masalah. Tapi seeloknya kalau kita mampu, kita boleh buat. Ataupun mungkin kalau keluarga kita tak mampu kan, mungkin kita ada orang tua-tua di kalangan kita ataupun kanak-kanak yang bila dah lepas 8 tu dia dah otak dia dah tak boleh nak fokus. Jadi kita boleh sambung sendirian ke sampai tamat kepada 20 rakaat. Untuk para tahfiz ni of course lah saya cadangkan ambil 20 lah. Sebab kita nak kena habiskan 30 juzuk ni dalam bulan Ramadan ni. InsyaAllah. Jadi maksudnya kita boleh buat lah 8 ataupun 20. Jadi maksudnya kalau kita contoh ada orang tua kat rumah, kita buat 8, lepas tu habis orang tua dah rehat apa semua, kemudian kita sambung pun boleh Ustaz ya. Tak ada masalah lah kan, insyaAllah. Ya, kalau ada dalam orang dalam rumah tu lah, katakanlah ya, salah seorang daripada ahli keluarga kita kata, oh tak boleh buat 8, kena buat tak boleh buat 20, kena buat 8 je. Maka kita boleh buat solat 8. Dan kalau kita nak sambung selepas tu, kita seorang-seorang pun boleh. Tidak ada masalah. Asalkan benda tu tidak menjadi satu kekhilafan dalam keluarga kita, maka kita boleh buat. Jangan pula waktu bulan Ramadan ni lah kita nak fight dengan ahli keluarga. Sebab nak duduk satu rumah lah, sampai berapa April? 28 kan. Jadi kalau kita bergaduh kat rumah tu jadi cerita lain pula nanti. Ustaz kata tadi Dr. Taufik ni kan dia nak kena habiskan khatam satu Quran. Okey, contoh untuk waktu bulan Ramadan lah. Jadi ada ke Ustaz bacaan-bacaan yang pilihan ataupun ada ke kita boleh pilih bacaan ataupun kita kena juga baca satu Quran untuk pada bulan puasa tu Ustaz? Ataupun ada bacaan-bacaan selingan ke apa pendapat Ustaz? Ada kalau Ustaz ada list-list surah yang kita boleh baca pada bulan Ramadan ni. Kalau Ustaz boleh sharekan kepada kita. Sebenarnya of course lah dia tidak ada spesifik surah apa kita kena baca. Jadi sebab tu pada tahfiz dia kena 30 juzuk habis. Dan dia tak ada spesifik apa surah nak baca. Walau bagaimanapun kita boleh aim kan, sebab saya rasa bulan Ramadan ni lah kita nak test kita punya bacaan. Ataupun surah apa yang kita target, yang kita nak hafal. Okay? Jadi di sini saya guna pakai pandangan beberapa ulama dan juga daripada pihak JAKIM pun ada senaraikan satu surah yang saya rasa sangat baik untuk kita hafal dan kita gunakan pada solat tarawih kita di rumah nantilah. Antaranya adalah surah At-Takatsur, surah Al-Asr wal Asri, surah Al-Humazah, surah Al-Fil, surah Quraisy, surah Al-Ma'un, surah Al-Kautsar, surah Al-Kafirun, surah An-Nas dan juga surah Al-Masad. Ataupun kalau kita tak boleh ikut surah-surah ini, kita juga boleh hafal surah-surah yang pendek di juzuk amma yang terakhir ataupun 30 juzuk yang ke-30 yang terakhir tu qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas, qul falaq, itu pun sudah memadai. Dan yang paling penting sekali bacaan kita tu kalau boleh kita cuba betulkan dia punya tajwid dia punya makhraj dia punya, kalau kita nak belajar buat lagu pun boleh waktu-waktu ni lah kan. Dan banyak saya rasa orang buat kursus online mengajar macam mana nak bacaan yang betul. Jadi boleh kita start mula hafal. The best hafal adalah lepas subuh, kemudian ataupun lepas maghrib. Jadi lepas isyak kita dah boleh test kita punya hafalan kita di dalam solat. Biasanya kalau kita solat tarawih dekat surau, kita akan ada orang selawat. Betul, Iqbal akan selawat dulu. Kita makmum sambung. Lepas tu habis rakaat 4 rakaat kita akan ada doa. Macam mana Ustaz solat dekat rumah ni? Kita nak kena buat kalau macam contoh sekarang saya ada anak kecil seorang, baru seorang. Jadi saya jadi imam and then saya nak selawat juga ke? Macam mana Ustaz? Apa pandangan Ustaz? Okay, jadi of course selawat dan semua itu semua tidak wajib di dalam solat tarawih. Kalau kita nak buat boleh, kita nak buat pun tak apa. Tapi kalau kita boleh buat kan,
Kalau kita rasa kita ingat, dan sebab bila di masjid-masjid kan solat-solat selawat-selawat di antara dua sunat tarawih tu, dia punya cara lagu dia yang kita selalu sebut tu, di bulan Ramadan je kita boleh dengar kan. Jadi kalau kita ingat kan, maka kita boleh selawat pada waktu solat tarawih. Tapi kalau kita tak ingat, korang tak payahlah nak nak sebut juga, takut tersalah sebut nanti selawat kat benda lain pula nanti. Jadi kalau Takut tak bunyi Ustaz kan, bunyi kan. Dia tak boleh, sebab dia jadi menantu baru, jadi dia kena tunjuk dia punya tu. Kehebatan menantu baru. Jadi untuk menantu baru ni kalau tak ingat, tak payahlah buat ya. Kalau sebab benda tu sunat, bagi tahu dekat mentua, kata kita postpone kita punya selawat ni sampailah saya hafal. Selawat pun kena PKP juga lah. Ataupun kita boleh suruh mentua kita untuk selawat kan. Sebab kadang-kadang kita kena bekerjasama waktu solat tarawih ni. Kalau kita kita tak boleh bagi everything kepada imam kan. Imam mungkin dia akan buat solat isyak, tapi untuk qamat mungkin makmum kan. Jadi anak-anak kecil pun boleh, kita boleh ajar dia untuk selawat, untuk qamat dan sebagainya. Jadi saya nama Ustaz, saya ada satu ada satu orang jumpa saya ada tengok satu live yang mana dia ada bagi tahu selingan ni, kalau kita tak tahu, kita boleh kita letak Quran, kemudian kita baca Quran dan sebagainya. Jadi maksudnya semua orang ada Quran dekat sebelah. Jadi bila habis antara 2 rakaat tu kita boleh baca Quran dan sebagainya. Macam tu pun boleh juga Ustaz. Boleh kalau kita nak letak Quran dekat sebelah selepas tamat solat tarawih, kita nak baca Quran, boleh, tak ada masalah. Sebab saya sendiri pun buat macam tu juga dulu. Bila kita nak, of course lah, bila kita nak habiskan 30 juzuk dalam tarawih ni, kadang-kadang ada benda yang kita tiba-tiba tu lupa kan. Jadi saya letak Quran kat tepi, maka sebelum saya naik ke next solat tarawih, saya akan buka dulu, tengok sekali dua dan saya akan solat. Boleh, tidak ada masalah ya. Okay. Baiklah, jadi insyaAllah Ustaz, kita nak kupas benda ni sedikit saja dalam masa 30-40 minit macam ni. Jadi insyaAllah kita pun dalam jangka masa yang kita tetapkan. Jadi sekarang ni mungkin kita boleh tengok soalan soalan yang mungkin ada yang tanya tadi. Satu soalan daripada live, macam mana berjemaah secara online. Jadi ada satu soalan ni Ustaz. Dia tanya, Ustaz, bagi ketua keluarga yang akan menjadi imam tarawih untuk keluarga, boleh ke mereka solat sambil melihat Al-Quran untuk kelancaran bacaan? Ini tengok macam kat masjid lah, solat kan ada Quran dekat depan mihrab tu. Jadi ni boleh Ustaz, macam mana? Boleh, tidak ada masalah. Ada ulama membenarkan, ada ulama tidak membenarkan. Majoriti ulama membenarkan untuk kita solat tarawih sambil melihat kepada Al-Quran lah. Dengan syarat kita ianya tidak mengganggu kita punya tawajuh kita ataupun fokus kita ketika solat. Walau bagaimanapun boleh, tidak ada masalah. Dulu masa saya buat solat, selalu jadi imam, ada juga 2-3 orang belakang saya, dia nak follow saya punya bacaan, habis 30 juzuk, maka dia pegang Quran masa tengah, pegang Quran kecil tu kan, masa tengah jadi imam. Jadi ada setengah ulama membenarkan, tidak ada masalah ya. Okay, sedap sikit lah, tak adalah Inna A'tayna Kal Kautsar dengan Qul Huwallahu Ahad je, 20 rakaat itu je surahnya. Ataupun kuliah ulang 10 kali. Kuliah wala a'budu tak budu. Habis. Dah habis dah. Tak tahu baca apa kan. Ada satu soalan ni Ustaz, dia tanya boleh selitkan tentang fadilat solat sunat witir yang biasa kita lakukan selepas solat sunat tarawih. Sekali lagi. Fadilat solat sunat witir. Oh, solat sunat witir. Jadi seperti mana kita semua tahu yang ada banyak solat-solat sunat yang bagus untuk kita buat lah. Jadi berkenaan dengan witir ni, dia ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, saya akan baca sikit.
daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu daripada baginda Rasulullah sabdanya, jadikanlah semayang witir sebagai semayang terakhir bagi kamu pada waktu malam. Jadi baginda mengarahkan kita untuk menjadikan solat witir ni sebagai solat yang terakhir, finish punya solat pada waktu malam lah. Walau bagaimanapun bukan bermaksud selepas kita buat witir, selepas tarawih tu tak boleh buat solat sunat lain. Kita masih lagi boleh buat. Kalau kita terjaga tengah malam masih lagi boleh buat. Jadi kelebihan dia berdasarkan hadis ni kita nampak bahawa ianya satu tuntutan dan kelebihan dia amat banyak lah. Dan selain daripada sunat witir ni, satu lagi sunat yang saya suka buat pada bulan Ramadan selepas tarawih adalah sunat mutlak. Yang mana sunat mutlak ni pun 2 rakaat dan ada banyak kelebihan seperti Allah SWT akan mengampunkan dosa-dosa kita yang terdahulu, yang sekarang dan yang akan datang. Jadi solat sunat-sunat ni tuan-tuan boleh rujuk banyak ke website JAKIM ataupun website-website yang lain, ulama-ulama yang lain yang ada menerangkan lebih banyak tentang solat-solat sunat yang terbaik untuk kita buat selepas solat sunat tarawih. Ya. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita ada buka lagi satu soalan. Kita ada terima banyak soalan. Jadi ada satu soalan lagi. Mungkin yang ini last. Tapi apa-apa soalan yang lain, insyaAllah kita akan cuba reply melalui Facebook dan sebagainya. Sebab saya nampak ada banyak soalan lain lagi. Okey, yang ini daripada Puan Zarinah Fatah. Dia ada tanyakan, boleh tak jemaah perempuan berada di tempat lain? Contohnya bilik sebelah. Tadi kita cerita pasal rumah yang kecil tadi. Jadi macam mana Ustaz? Dalam keadaan yang macam tu mungkin ada ramai orang dan sebagainya. Berlainan bilik dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah. Kalau wanita dia rumah tu kecil, tak ada tempat kan. Tetapi kalau duduk dalam bilik tu dia boleh dengar imam. Dia boleh tahu imam rokok ke, sujud ke, bagi salam. Sebab takut nanti tak tahu pula. Tengok imam dah habis lagi makan morek, kita masih lagi semayang kan. Imam makan morek. Jadi as Imam long makan as morek, Umar dia buat dekat Ustaz. yang tu yang masak jadi ya. Moreh ni dekat rumah, korang jangan pergi kedai mamak pula malam-malam ni. Jadi boleh, tak ada masalah kalau kita ada bilik, wanita nak duduk solat dalam bilik pun tidak ada masalah, boleh. Sure. Jadi Bob, saya rasa kita dah hampir 40 minit lah kita ke udara, termasuk technical issue tadi 10 minit lebih kurang lah ya. Jadi Ustaz, sebelum kita akhiri, jadi mungkin Ustaz ada komen ataupun apa mungkin persediaan untuk Ramadan nanti. Jadi Ustaz mungkin boleh sepatah dua kata sebelum kita akhiri, insyaAllah. Ya, yang pertama sekali adalah berkenaan dengan apabila kita sebenarnya kita tengok PKP ni ataupun MCO ni berada di rumah, kuarantin ataupun duduk di rumah ni, solat tarawih di rumah, berpuasa di rumah ni sebagai salah satu rahmat daripada Allah SWT kan, untuk kita berkumpul, duduk bersama, baca Quran bersama dan sebagainya. Dan juga yang kedua adalah stay safe and stay home buat masa sekarang. Jadi menjaga nyawa ni adalah salah satu daripada tuntutan agama. Jadi 2 minggu lepas ayah saya meninggal disebabkan oleh COVID-19 ni. Jadi saya kalau boleh kita nak orang tersayang ataupun sahabat-sahabat ataupun siapa saja sentiasa dalam keadaan yang selamat supaya masing-masing dapat menjaga keluarga, diri sendiri dan jiran-jiran dan yang lain-lain. Itu saja. Okey. Jadi Ikhwan ada apa-apa? InsyaAllah. Okey. Yalah macam yang kita tahu tadi, ayah Ustaz Ilyas meninggal salah seorang pesakit daripada COVID-19. Jadi saya mengambil peluang dan kesempatan ni kepada siapa-siapa yang live ni, kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada ayah Ustaz Ilyas yang salah seorang yang saya pun tahu sebab saya rapat dengan Ustaz Ilyas. Jadi kita pun tahu, kenal kan. Jadi sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Amin. Okey, saya pun tak ada apa-apa nak cakap. Saya wakil daripada Halal International Selangor. Kita ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua yang tonton live kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ustaz Ilyas. Terima kasih kepada tuan moderator kita, Tuan Hanafi kita pada hari ini yang sudi, walaupun ada masalah teknikal tapi sempat juga siapkan untuk membantu untuk live kita pada pagi ini. Jadi kalau siapa yang nak tahu lebih lanjut berkenaan Halal International Selangor, apa yang kita tawarkan, kita ada training, kita ada consultation berkenaan dengan halal dan macam-macam lagi aktiviti, boleh rujuk kita punya website Halal International Halal International Selangor, kita punya Facebook dan kita punya IG Halal International Selangor untuk maklumat lebih lanjut dan untuk menghubungi kita dekat sana. Itu saja Tuan Moderator, boleh sambung lagi rasanya. Jadi insyaAllah kita pun dah di penghujung program. Jadi seperti mana yang Ustaz cakap, PKP ataupun MCO ni adalah salah satu hikmahnya, mungkin kita boleh hidupkan sunnah di masjid dekat rumah kita. Jadi insyaAllah kita boleh mengeratkan lagi silaturahim. Dan mungkin saya nak akhiri kita punya topik pembincangan hari ini dengan satu hadis daripada Rasulullah SAW. Baginda bersabda, sesungguhnya telah datang kepadamu bulan Ramadan dengan kelebihan-kelebihan yang lain, bulan yang penuh keberkatan. Allah memfardukan puasa ke atas kamu, dibukakan pintu-pintu syurga, dibukakan pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan supaya tidak mengganggu umat Muhammad SAW daripada melakukan pelbagai ibadah. Di dalam ada malam Lailatul Qadar, yang mana satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sesiapa yang tidak diberikan kebajikan pada malam itu, maka sesungguhnya dia tidak diberikan kebajikan kepadanya. Jadi mungkin ini adalah salah satu Allah Ta'ala berikan kita hikmah yang mana kita duduk di rumah, jadi kita boleh meningkatkan banyak amalan-amalan kita, dan insya-Allah ya, semoga kita mencapai ketakwaan, kita capai KPI dalam Madrasah Ramadan. Kita keluar Ramadan, Madrasah Ramadan ni dalam keadaan yang kita dah mencapai satu tahap yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Jadi alhamdulillah kita akhiri kita punya perbincangan yang pada hari ini. Jadi insyaAllah mungkin akan datang, kalau sekiranya anda ada topik-topik yang anda nak kita sampaikan, kita bincangkan, boleh bagi tahu pada Facebook di ruangan komen dan sebagainya. Dan insyaAllah perbincangan pada hari ini dibawakan khas oleh Halal International Selangor dengan kerjasama Dreams Machine. Jadi nak tahu siapa mereka ni, jadi boleh layari kita punya ni insyaAllah. Jadi kita berjumpa lagi pada sesi akan datang. Kita akan bincangkan lebih lanjut apa benda perkara-perkara yang lebih menarik insyaAllah. Jadi kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.